A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana pada tengah hari yang berbahagia ini Allah mengizinkan kepada kita untuk menjadi di antara orang yang mengimarahkan masjid rumah Allah. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di mana-mana lokasi sudah pasti membawa kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah sekalian, hari ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya untuk sama-sama kita mendengar khutbah Jumaat pada hari ini yang akan memperkatakan tentang keluarga Malaysia. Dan khatib yang dijemput pada hari ini iaitu Yang Berhormat Senator Tuan Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama Islam, manakala imam yang bertugas pada hari ini ialah Imam Besar Masjid Tuanku Mizan iaitu Tuan Haji Nur Azamir bin Haji Ilyas, dan bilalnya ialah Fadil Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Razak. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, jika dilihat dalam kehidupan kita hari ini, berada di bumi yang begitu barakah, begitu makmur, aman dan harmoni kerana hasil pengorbanan mereka yang terdahulu. Dan hari ini kita menjadi keluarga besar, warga Malaysia, bumi yang merdeka, bumi pertiwi yang penuh dengan jasa mereka yang telah pun memperjuangkan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dan sudah pasti kita, warga yang merdeka ini, harus sama-sama menyemai rasa kasih sayang sesama kita untuk kita mendapatkan dan meneruskan redha Allah sentiasa dalam kehidupan, bahkan kehidupan kita diberkati. Baiklah, sebelum kita mendengar khutbah Jumaat pada hari ini, kita akan bersama dengan Imam Besar Masjid Tuanku Mizan iaitu Tuan Haji Nur Azamir untuk kita berkongsi sesuatu tentang khutbah yang akan disampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Ya. 64 tahun negara kita mendapat nikmat kemerdekaan, dan kita doakan mudah-mudahan Allah merahmati semua mereka yang telah berjuang, dan juga kita sebagai warga yang merdeka. Sebagai mukadimah ini, mungkin Ustaz nak kongsikan dengan kami di antara intisari ataupun isi kandungan daripada teks khutbah yang akan diperkatakan. Alhamdulillah, pada tengah hari ini Jumaat, tengah hari ini khutbah yang bertajuk Keluarga Malaysia. Masya-Allah. Suatu frasa dan ungkapan sebagai memenuhi hasrat dan cita-cita kepimpinan yang ada di negara kita sekarang ini untuk rasa bersama menjaga negara kita, apatah lagi dalam suasana pandemik COVID-19 dengan jumlah yang masih lagi membimbangkan, menggusarkan, menakutkan. Jadi sudah tentulah dengan frasa dan ungkapan ataupun tema ataupun moto keluarga Malaysia ini, semua rakyat Malaysia berganding bahu, biarpun ada perbezaan dari segi agama, bangsa, warna, tutur kata, pengalaman, budaya, itu semua tidak menjadi suatu penghalang. Yang pentingnya kita suatu keluarga Malaysia yang dihasratkan untuk bekerjasama dan bersatu hati, tolong menolong, saling faham memahami untuk kita keluar daripada wabak COVID-19 ini. Baik, jika dilihat itu di antara satu kata-kata yang mungkin kita perlu untuk menghayati dengan khutbah kita pada hari ini. Dan sudah pasti di sana ada beberapa saranan jika dilihat, terutama dari sudut agama, terutama agama kita Islam. Begitu juga dengan saranan para pemimpin besar negara kita untuk menginginkan kerjasama itu sendiri. Bagi Ustaz sendirilah, mungkin boleh kongsi dengan kami dalam tempoh kita kata berdepan dengan pandemik COVID-19 yang dikabarkan akan berada kemungkinan pada penghujung suasana divaksinasikan. Jadi apa sebenarnya peranan yang perlu kita sama-sama semarakkan, terutama di bulan kemerdekaan ini, untuk kita sampaikan kepada generasi kita? Yang pertama sekali ialah kita kena bersatu hati, kan, bersama dengan pihak kepimpinan negara dan semua pihak berganding bahu, menggembling tenaga, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, untuk sama-sama kita berusaha mengekang, menyekat penularan dan juga sama-sama merawati dan memulihkan keadaan ini.
Itu yang kita penting. Yang keduanya ialah kita mesti menerima perbezaan ini. Dalam perbezaan itu kita terima meraihkannya. Bukan menjadikan ia sebagai punca untuk kita berbalah, tetapi untuk melihat keindahan. Li ta'arufu, untuk kita mengenali antara satu sama lain. Akan timbullah faham, memahami, memberi dan menerima. Itu yang kita penting. Tidak lagi kita sibuk nak mengumpulkan diri kita, kepentingan diri dan sebagainya. Kepentingan umum lebih penting daripada kepentingan diri. Itu yang penting. Jadi dalam erti kata yang lain ialah suasana kita ialah kena menghargai setiap kita. Dalam suasana kita orang kata nak mengharmonikan, dan mungkin satu masa kita perlu untuk berkorban demi orang lain dalam kerjasama. Sebagai penutup dan orang kata nak ambil sedikit nasihat lah Ustaz untuk kami semua pada hari yang barakah ini. Semua kita ini ada peranan masing-masing. Kalau kita tidak mampu untuk menjadi kalau kita tidak mampu untuk membantu, jangan pula kita menyusahkan keadaan. Itu yang penting. Itu nasihat ringkas. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi sama-sama kita mengambil pengajaran. Mungkin di antara intisari yang disebutkan Ustaz tadi, itu perkara yang perlu sama-sama kita semai dalam kehidupan. Terima kasih Ustaz Haji Nur Azamir selaku Imam Besar Masjid Tuanku Mizan yang berkongsi dengan kita tentang khutbah kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, walau di mana juga kita berada, beruntungnya kita untuk kita sama-sama menjadikan sebagai hamba yang bersyukur, dan sudah pasti bukan hanya sekadar bersyukur. Perkara yang perlu kita lakukan ialah menyemai kasih sayang sesama insan. Imma kita Muslim, wa imma sahabat kita yang nak Muslim. Kita mengharapkan mudah-mudahan dalam hidup ini kita mewarnai dengan akhlak yang mahmudah. Tuan-tuan, jika dilihat Nabi SAW tiba ke bumi Madinah dalam penerimaan pelbagai pandangan pihak yang bukan hanya Muslim menerimanya, bahkan orang asal bumi Madinah yang berbangsa Quraisy, berbangsa Arab yang berkabilah, dan kemudian ada Yahudi, tetapi mereka boleh menerima hakikat bahawa Nabi SAW menjadi ejen pendamai kepada semua pihak. Dan inilah perkara yang perlu kita lihat dalam khutbah yang akan diperkatakan nanti berkenaan dengan keluarga Malaysia. Kita sama ada ayah, ibu dan sebagainya harus memainkan peranan bersama. Baiklah saudara, kita terus ke ruang solat untuk mengikuti khutbah Jumaat pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Demikianlah tadi saudara yang dirahmati Allah sekalian, laungan azan yang berkumandang menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini khutbah yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Senator Menteri di Jabatan Perdana Menteri adalah akan menyebut berkenaan dengan keluarga Malaysia, membawa kepada fokus tentang nilai-nilai keharmonian, perpaduan dan kerjasama yang perlu digandingkan selaras dengan matlamat negara, selaras juga dengan matlamat dan juga gagasan yang disebutkan sebagai Malaysia Prihatin. Untuk sama-sama kita lihat hari ini, tidak semua di kalangan kita yang didatangkan ujian akan dilupakan. Bahkan setiap kita yang mempunyai lebihan rezeki yang dianugerahkan Tuhan haruslah dikongsi bersama sesama insan. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, memetik ayat dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Allah menyatakan bahawa wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada kalangan lelaki dan perempuan untuk kamu saling kenal mengenal antara satu sama lain. Bahkan kata Allah lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah mereka yang bertakwa. Jelas menunjukkan bahawa peranan kita bukan hanya menjadi seorang abid, bukan hanya menjadi seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal. Kita juga perlu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan dan mempamerkan akhlak Islam dengan baik, untuk sama-sama kita meraih dan mencapai tahap ketakwaan paling tinggi dalam erti kata kita beriman kepada Allah. Justru dalam kita nak memakmurkan alam ini, haruslah setiap kita memikul tanggungjawab menjadi orang yang menyampaikan kebaikan, orang yang berkongsi rezeki sesama insan, orang yang saling memaafkan dengan kesilapan dan kekurangan yang sedia ada. Bahkan kita juga bersedia untuk membantu mendamaikan pihak yang bermusuhan. Inilah di antara matlamat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadikan sebuah negara yang berpiagam, berperlembagaan, bahkan didasari dengan unsur-unsur yang membawa kepada keharmonian, memupuk nilai persaudaraan, menghilangkan keruh
persengketaan di kalangan kabilah-kabilah Arab yang berada di bumi Madinah terutamanya, bahkan bangsa-bangsa lain dan juga warga lain yang bukan lagi mengenal Islam dengan lebih dekat, sehinggalah Islam itu terpampar dengan wajah Islam yang cantik, sehingga mereka yang tidak kenal Islam, bila mereka mengenali Islam, mereka terus mencintai, jatuh cinta dan memeluk agama Islam dengan rela hati. Begitulah keadaan yang sepatutnya kita sama-sama hayati. Dan mudah-mudahan khutbah hari ini yang akan memperkatakan tentang keluarga Malaysia boleh untuk kita fahami dan kita mengambil iktibar daripada peristiwa yang berlalu, sama ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun di zaman-zaman sebelum ini, untuk dijadikan sebagai satu ukuran dan sepadan. Maka sebaiknya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang disebut sebagai ummah yang tertinggi, dengan akhlak yang dimajukan dengan mahmudah, dengan sifat-sifat mahmudah, haruslah kita semai di kalangan masyarakat kita terutamanya untuk kita menjalinkan nilai-nilai kebersamaan dan kerjasama yang tidak berbelah bagi, bukan untuk kepentingan peribadi, tetapi sebaliknya untuk menjaga agama keluarga kita, yakni keluarga besar dengan kepelbagaian bangsa dan juga negara yang kita cintai. Baiklah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita memperolehi kebaikan daripada hasil kerja kita pada hari ini. Ayuh kita ke ruang solat untuk mengikuti khutbah Jumaat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Surah Al-A'raf ayat 96. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan diri saya dan sidang jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan seluruhannya dan meninggalkan larangannya, di samping berusaha mencari kehidupan yang diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berjaya menjadi insan yang beruntung di dunia dan juga di hari akhirat nanti. Pada hari ini khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Keluarga Malaysia. Mimbar juga ingin berpesan kepada sidang jamaah sekalian agar sentiasa mematuhi panduan dan SOP pencegahan wabak COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Teruskan memohon keampunan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabak ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, daripada muka bumi ini. Bagi mereka yang telah mendaftar dan mendapat temu janji suntikan vaksin COVID-19, pastikan anda hadir di pusat pemberian vaksin PBB pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Manakala bagi mereka yang belum mendaftar, segeralah berbuat demikian, kerana ini di antara ikhtiar kita untuk menyekat penularan wabak membahaya ini, di samping mencapai tahap imuniti berkelompok. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat keamanan dan keharmonian yang anugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia dalam ucapan sulung beliau pada 22 Ogos 2021 telah memperkenalkan konsep keluarga Malaysia. Konsep keluarga Malaysia ini dipilih kerana fasa ini yang bersifat inklusif. Konsep keluarga Malaysia ini merentasi sempadan agama, bangsa dan kaum. Konsep ini juga diambil kerana keutuhan negara terikat dengan nilai-nilai didikan sempurna dalam sesebuah kekeluargaan.
kita semua diibarat sebagai satu keluarga, tanpa mengira agama, bangsa dan kaum. Kehidupan kita saling melengkapi, umpama anggota tubuh badan yang saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Hal ini berdepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengumpamakan kehidupan orang-orang mukmin. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu tad'un tada'a lahu sa'irul jasad bisahril humma. Yang bermaksud perumpamaan golongan yang beriman pada sifat berkasih sayang, saling merahmati dan saling membantu antara seperti mana satu badan. Apabila ada anggota badan yang sakit, ia menyebabkan keseluruhan tubuh badan tidak dapat tidur, dan ia juga menjadi demam. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita menyaksikan kita semua diuji dengan pandemik COVID-19 yang belum reda. Kerajaan melaksanakan berbagai inisiatif seperti program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan pelan pemulihan negara bagi mengekang penularan wabak ini dan mengeluarkan negara daripada pandemik COVID-19. Sesungguhnya usaha yang dilakukan oleh kerajaan ini memerlukan kerjasama yang tinggi dari seluruh anggota keluarga Malaysia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk saling menolong dalam melakukan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Al-Maidah ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat berat siksaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh umatnya sentiasa membantu, memudahkan urusan orang lain. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di hari akhirat nanti. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Atau kama qala. Sesiapa yang melepaskan saudara mukmin daripada kesusahan dunia, maka Allah Ta'ala akan melepaskan kesusahannya pada hari akhirat nanti. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, asas kesejahteraan dan keharmonian sebuah negara terletak kepada keimanan dan ketakwaan penduduknya. Sebagaimana ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang dibaca daripada awal khutbah tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, pasti akan melimpahkan kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami seksa mereka sesuai dengan apa yang mereka telah lakukan. Ayat ini merupakan petunjuk bahawa masyarakat Muslim dan beriman dan bertakwa kepada Allah serta meninggalkan kemungkaran menjadi faktor keberkatan dan kesejahteraan bagi sesebuah negara.
Maka berusahalah kita untuk menjadi umat yang terbaik dan menjauhi sebarang bentuk kemungkaran. Sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, konsep keluarga Malaysia ini juga bermatlamat menyuruh semua pihak untuk sama-sama mengembeling tenaga dalam usaha mencapai objektif utama, pelan pemulihan negara. Semua pihak perlu bersatu di hati dan mengenepikan sebarang perbezaan dalam memperbaik, merawat dan memulih semula tanah air kita ini. Sememangnya manusia diciptakan dengan pelbagai perbezaan, namun bukanlah alasan untuk kita berpecah belah. Perbezaan itu yang melengkapi antara satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha khabirun. Ayat yang ke-13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu daripada pelbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya. Justru itu, marilah kita semua tanpa mengira latar belakang agama, bangsa dan kaum serta perbezaan politik, menumpukan sepenuh daya usaha untuk memulihkan negara daripada belenggu pandemik COVID-19 ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setiap anggota keluarga Malaysia perlu menjalankan tanggungjawab dan peranan masing-masing bagi mengembalikan kesejahteraan, keselesaan hidup yang pernah kita kecapi sebelum ini. Kebersamaan dan kerjasama seluruh anggota masyarakat juga ditagih dalam usaha mengeluarkan Malaysia daripada kemelut pandemik COVID-19 dengan selamat. Sama-samalah kita berusaha berikhtiar, berdoa, bertawakal kepada Allah agar usaha dan perancangan kita mendapat kejayaan insya-Allah. Khatib hari ini ingin merumuskan beberapa intipati penting. Yang pertama, konsep keluarga Malaysia merupakan konsep yang merentasi batasan sempadan agama, bangsa dan kaum. Yang kedua, segala usaha dan perancangan yang dibuat oleh kerajaan dalam bermatlamat mengeluarkan Malaysia dari kemelut pandemik COVID-19 memerlukan kebersamaan dan kerjasama yang tinggi dari seluruh anggota keluarga Malaysia. Segala perbezaan mesti dihadapi dengan rasional. Dalam situasi sukar kita ini, perlunya setiap anggota Malaysia, anggota keluarga Malaysia untuk bersatu hati dan bersama-sama memulihkan negara dari krisis kesihatan dan ekonomi. Untuk mencapai kejayaan ini, marilah kita merenung ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Dan mereka mendirikan sembahyang dan memberikan zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya.
mereka itulah akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiil Ummin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was taslim ala nabiyyihil karim. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana Kabawah Duli yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agung As-Sultan Amrullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kazalika Kabawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah As-Sultan Iskandar Haj. Allah mahfiz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baladana Malaysia aminan mutmainan sakha'an rakha'an dara adlin wa iman وأمن وأمان وسائر البلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن
من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah, yang mendengar, Engkaulah yang berkuasa atas setiap sesuatu. Kami hamba-Mu yang lemah merayu kepada-Mu ya Allah, agar Engkau angkat dan hilangkan segala wabak penyakit COVID-19 yang sedang melanda kami, agar dapat kami melaksanakan syiar-Mu dengan sempurna. Hanya kepada-Mu ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya apa yang berlaku itu akibat daripada dosa maksiat yang kami lakukan, Kau kasihanilah dan ampunlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah menunaikan salat secara berjamaah. Sesungguhnya hanya kepada-Mu ya Allah doa kami mohon diperkenankan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيم إلى الصلاة يرحمكم الله. استووا واعتدلوا. صلي فرض جمعتي ركعتين يدان إماما لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. وجهت وليا للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا الله يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala. Assalamu alayna wa ala ibadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita melaksanakan solat sunan hajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menghilangkan wabak COVID-19 daripada setiap inci bumi negara kita dan mengurniakan kesejahteraan kepada kehidupan kita dan mengurniakan pertolongan dan bantuan kepada barisan kepimpinan negara dan segala petugas rakyat dalam mengekang penularan wabak ini. Semoga kita dapat kembali hidup kembali aman, sentosa dan bahagia insya-Allah. Salatu jami'atan rahimakumullah. Salli sunatul hajati wa ta'ini. Alhamdulillah, saudara yang dirahmati Allah sekalian, dengan khutbah yang disampaikan tadi, kita doakan mudah-mudahan bukan hanya sekadar setiap yang namanya pemimpin bergerak mereka seorangan, tetapi kita mempunyai peranan untuk sama-sama kita menjadikan sebagai Malaysia sebuah keluarga besar kita. Dan sudah pasti nilai keprihatinan, kerjasama dan setiap apa yang kita buat harus perlu dinilai daripada hati yang tulus suci untuk menghasilkan satu nilai keharmonian, perpaduan dalam rumah tangga, terutama dalam rumah tangga kita besar, iaitu Malaysia yang kita cintai. Cukuplah sekadar itu apa yang dapat mampu untuk kita kongsikan, semuanya terpundak atas bahu kita untuk sama-sama kita galas tanggungjawab ini. Jumpa lagi di lain masa di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.